Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Kembali bersama saya Hafizah Munirah Maharab dalam Buletin UKAS edisi malam 18 Ogos 2020. Buletin malam dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menerima kunjungan hormat dari Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak di pejabat beliau Wisma Bapa Malaysia, Kuching hari ini. Rombongan kunjungan itu diketuai oleh Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak yang juga Menteri Muda Pemandanan Pertanian, Tanah Adat dan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Bercakap ketika ditemui media selepas itu, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu kunjungan hormat itu bertujuan untuk membincangkan perkara berkisar mengenai pembinaan bangunan baharu Pertubuhan Peladang Sarawak dengan peruntukan sebanyak RM20 juta oleh Kerajaan Sarawak kepada pertubuhan berkenaan. Institusi ini begitu penting untuk membantu meningkatkan sosio-ekonomi mereka selaras dengan wawasan negeri kita sekarang, iaitu untuk menjadi negeri pengekspor bersih makanan menjelang tahun 2030, net exporter of food products by the year 2030, dan juga untuk meningkatkan pendapatan setiap keluarga tani sekurang-kurangnya 4,000 sebulan. Sejurus selepas itu, Datuk Patinggi Abang Zohari menerima kunjungan hormat daripada Pengerusi Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya, Tan Sri Panglima Abdul Rashid Abdul Rahman dan Ketua Eksekutif Jawatankuasa tersebut, Amirul Munir Mohamad. Sementara itu, ketika ditemui, Tan Sri Panglima Abdul Rashid memberitahu kunjungan hormat dilakukan bagi membincangkan mengenai laporan terkini mengenai penambahbaikan sistem pilihan raya di Malaysia dan beberapa perkara lain yang berkaitan. Urusan menyediakan laporan oleh komiti ini sudah pun selesai, dan laporan itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri dulu hujung bulan, dan setiap state government akan mendapat satu salinan laporan mengenai urusan pilihan raya lah. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri menyediakan peruntukan besar untuk memastikan semua penempatan khususnya di pedalaman mendapat bekalan elektrik. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom berkata, ini termasuk membekalkan projek solar ke kawasan pedalaman sementara menunggu projek grid elektrik. Tambahnya, Kerajaan Sarawak melalui kementeriannya akan meneruskan pelbagai program dan projek di seluruh kawasan luar bandar sehingga 2025. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja dan majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Budit Nanga Mikeili, Batang Rejang Kapit. Dalam majlis yang sama, beliau turut menekankan kepentingan pembangunan pendidikan yang mampu mengubah taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, beg peribadi individu berisi wang tunai lebih RM1,000 yang dijumpai di kawasan Kuching Central pada Jumaat lalu telah selamat dipulangkan kepada pemiliknya pada hari yang sama oleh Paulina Ranyem, seorang anggota Bomba Negeri Sarawak, setelah memuat naik video di laman Facebook dan tular. Hal yang demikian telah mendapat maklum balas yang positif daripada Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli. Bercakap di sesi apresiasi integriti di bangunan Baitul Makmur hari ini, Datuk Talib amat berbesar hati dan berbangga dengan tindakan berintegriti dan amanah yang diambil oleh Paulina, dan atas tindakan tersebut juga menunjukkan tahap integriti anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak secara amnya. Justeru Datuk Talib berharap agar lebih ramai pegawai maupun kaki tangan kerajaan dapat diraikan atas pengamalan sikap integriti tinggi sekaligus dapat menjadi contoh dan teladan buat segenap lapisan masyarakat. Berikut pula, pembangunan di kawasan Mukah dirancangkan lagi dengan usaha memperkasakan bidang pendidikan seiring bandar itu dikenali sebagai bandar pintar atau smart city. Adun Talian Yusuf Nos Balo berkata, kerajaan negeri telah mewujudkan pelbagai institusi pendidikan di Mukah, termasuk merancang untuk membina Kolej Laila Taib. Dalam beritu, Yusuf Nos turut berkata, beliau optimis pembinaan lapangan terbang baharu Mukah bakal melonjakkan lagi taraf ekonomi penduduk setempat.
berkata semasa program ziarah UKAS Kampung Petanak Muka. Tambahnya, generasi pada hari ini perlu memanfaatkan peluang tersebut untuk membentuk hala tuju dan masa depan mereka. Manakala di Pusat Adun Saribas, Muhammad Razi Sitam berkata, kepimpinan Islam di negeri ini telah berusaha menggorak langkah dan membangunkan masyarakat Islam yang lebih sistematik dan berwawasan. Jelasnya, penubuhan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS 30 tahun lepas adalah memastikan sistem penyampaian perkhidmatan hal ehwal Islam dalam keadaan terbaik dan berkesan. Beliau berkata demikian semasa majlis kesyukuran sempena sambutan Jubli Mutiara Jabatan Agama Islam Sarawak di Kampung Tui Pusat. Muhammad Razi menambah, kejayaan JAIS dalam menjalankan amanah sehingga hari ini adalah hasil daripada usaha semua. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.